Okay guys, sebenarnya ini satu persoalan yang baik. Ramai di antara kita tahu, ataupun di antara kita pun ramai YouTuber yang berjaya di Malaysia lah. So, kita nampak berjaya ni daripada segi, kita nampak sebagai orang yang selalu tengok YouTube, kita tengok daripada segi subscriber kan, banyak kan. Ni memang dah sukses lah, banyak subscriber, meaning that potential dia buat duit daripada apa yang dia post, apa yang orang review dan sebagainya kan. So, timbul persoalan dekat situ, adakah halal ataupun duit tu duit tak halal, haram, macam tu kan. Jadi, aku terjumpa video ni masa browse YouTube. So, kredit kepada yang posting video ni, aku ada share dekat ruangan description. Jadi, dekat sini ustaz, orang-orang yang pandai tentang agama memberi komen supaya kita lebih cerah dan kita lebih faham. Tapi ada juga komen yang sebaliknya. So by end of this video, aku harap korang boleh digest dengan baik message yang ingin video ni sampaikan, dan kita tengok video ni seterusnya. Sekiranya seorang membuat video kemudian upload di YouTube, video itu akan dibayar oleh Google mengikut view, like, share dan subscriber. Apakah hukum duit yang diberi oleh Google itu baik? Jawabnya, kebanyakannya adalah halal. Faham lagi? Kerana iklan YouTube ini bayar daripada pengiklanan. Iklan itu kebanyakannya ialah jual beli yang halal, walaupun orang kafir. Dia jual kereta, jual cepet mata, jual gadget, keluar situ. Ada pun jalan arak dan sebagainya, payuh. Dan boleh katakan kurang dalam YouTube. Kebanyakan benda-benda halal. Kerana itu ulama fatwa halal. Sedangkan pendapatan kerajaan Malaysia ada arak, ada judi, ada yang halal daripada timba pembalakan dan sebagainya. Campur aduk, baik mana banyak halal haram, banyak halal, walaupun ada yang haram. Fatwa ulama harus kita kaitan kerajaan terima gaji daripada duit tersebut. Okey, sekarang ni banyak YouTuber ni maknanya istilah bagi orang yang cari income duit daripada YouTube. Contohnya ada apa yang Ali Pula tu kata, orang yang insan yang terhebat ini. Okey, sambung tadi. Jadi income orang buat YouTube ni, kita tengok YouTube ni dapat duit daripada mana? Daripada iklan. Antara iklan yang diletaknya adalah iklan arak. Adanya iklan yang bagus, iklan yang baik, iklan makanan yang halal ada. Okay, sebenarnya dekat sini walaupun pada akulah ada pendapat yang berbeza tentang isu income YouTuber. Tapi pada aku, kata ustaz yang nombor 2 ni, ustaz ni kata maknanya tidak halal lah pendapatan YouTuber tu sebab iklan arak, iklan-iklan yang tidak halal kan, yang contribute kepada income YouTuber tu. Okey, pada akulah, tak silap akulah melalui pembacaan ataupun melalui komen-komen dekat page YouTube asal ni, aku tengok ada yang cakap sebenarnya kita YouTuber tu boleh tentukan sendiri dia punya iklan tu apa jenis iklan dia, dia nak display dalam dia punya YouTube channel. Jadi pada aku, kalau begitulah, maka kita boleh kontrol lah apa benda yang nak dijadikan iklan YouTube. Kita tak sewenangnya lah YouTube tu nak letak kita iklan yang entah apa-apa kan. So yelah, jadi tak timbul lah isu kau sama ada kau terpaksa pasrah dengan iklan dalam kau punya YouTube channel. Kerana ia adalah syubhah. Nabi beritahu apa tadi dalam hadis riwayat Bukhari tadi, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas, iaitu orang ramai jarang tahu tentang hukum perkara yang musytabih ni, perkara yang syubhat, tak tahu. Orang tak tahu sangat. Okey? Jadi apa yang saya nak sebutkan adalah orang buat. Saya nak berterima kasih, nak tapik sikit pada orang netizen YouTuber yang sebarkan
perbualan saya mengkritik orang-orang yang tersasar ni dan mempertahankan keluarga arwah ni, saya nak bagi tabik sikit pada dia orang. Kalau saya jumpa, saya bagi kacang ni. Okay? Okay guys, tadi kita dah tengok video komen tadi. Dia punya link aku ada share dekat description, nanti korang tengok lah kan. Okay, dalam macam aku cakap dalam video masa aku react tadi, ada komen yang cakap YouTuber lah, orang-orang yang buat channel ni, dia boleh pilih sendiri apa jenis iklan yang akan berlega dalam dia punya posting nanti kan, untuk tatapan umum. Jadi pada aku dekat situ adalah melalui pilihan sendiri. Kalau boleh jadi haram kalau dia buat channel yang betul-betul channel yang tak senonoh, channel-channel lucah kan, channel-channel yang yelah kau faham sendirilah sebagai seorang dewasa. Daripada situ pun memang income dia ada boleh jadi tidak halal lah. Tapi kalau seseorang tu menggunakan YouTube sebagai base untuk memberi benefit kepada orang lain, pencerahan, informasi yang berfaedah dan sebagainya, itu memang kita nampak bermanfaat lah kerana media sosial ni sekarang menjadi satu platform baru, alam maya yang baru untuk manusia berkongsi informasi, dapatkan informasi dan sebagainya. Dulu orang baca buku. Sekarang selain daripada baca buku, orang menggunakan platform media sosial, terutamanya YouTube ni sebab ada video dia tu ni kan. Jadi orang banyak browse dan tengok. So istilah haram dan tidak haram ni bergantung kepada YouTuber tu sendirilah. Pada aku, pada pendapat aku, boleh jadi halal, boleh jadi haram. Kalau haram tu macam aku cakap, dia posting benda yang tak senonoh. Semua dia punya kisah-kisah tu kisah-kisah bohong ke, dia cari konten yang tipu ke kan, yang fake kan, yang anehnya orang, konten-konten yang tipu lah kan. Macam dia cakap, mungkin dia boleh kata konten dia tipu. Kau orang tengok YouTube ni bukan kau orang bayar pun, apa yang aku tipu kau orang kan, dia akan cakap macam tu. Tapi pada aku, orang tengok kau punya konten ni, orang bayar internet apa? Betul tak? Kau keluar duit juga kan nak tengok macam ni video aku ni. Kau orang keluar duit juga, beli top up lah, beli apa nak tengok aku punya video kan. Betul tak? Itu maknanya kalau aku buat satu konten yang menipu, aku dah main aneh kau orang lah. Kau orang pun percaya bulat-bulat kan aku punya konten kan, naikkan rating aku. Ataupun benda tu lebih serius kalau buat konten isu yang tak senonoh kan, yang isu yang tak senonoh lah, senang cakap kan. Aku nak cakap pun susah, korang sendiri tahulah kan. So terpulang kepada kita sendiri kan, boleh jadi halal, boleh jadi haram. Apa yang ustaz tu cakap tu ada pro and cons lah, ustaz nombor 1 atau ustaz nombor 2. Cuma apa yang kita nak beri pencerahan ialah YouTuber boleh pilih dia punya setting dalam channel dia tu kan. Kena tengok. Aku pun lepas ni aku nak tengok balik apa yang aku ada setting. Sebab kalau bab advertisement ni, iklan ni, aku rasa tak pernah lagi muncul dalam aku punya YouTube. Aku kan baru berapa hari aku duduk dalam YouTube ni, jadi YouTuber lah pula makcik. Jadi jauh lagi perjalanan aku kan. Aku nampak apa yang aku buat dengan platform YouTube ni adalah untuk berkongsi macam-macam pendapat dan komen yang bermanfaat kepada diri aku dan kepada korang kat luar sana, insyaAllah. Jika korang ada video-video yang okey kan, yang baik, yang boleh aku komen, korang masukkan dekat ruangan komen nanti kan, ataupun email aku directly. InsyaAllah aku akan cari info dan memberi komentar pada isu-isu yang korang nak minta aku komen tu kan. Okay, sehingga berjumpa lagi insyaAllah pada next posting tak lama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Nak keluar jangan lupa pakai mask kan. Jangan lupa pakai mask sekarang, jangan main-main. And then rajin basuh tangan kan. Kalau pergi kedai keluar pun, kalau aku pergi kedai balik aku kena mandi. Aku memang akan mandi. Aku mandi siap-siap ni walaupun pergi kedai runcit. Serius cakap dengan korang kan. So jadikanlah ini amalan baru dalam norma barulah dalam hidup kita. Okay, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.